Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 77 cabang iman ataupun Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita yang sebelum pada ni ialah pada cabang iman yang ke-15. InsyaAllah kita sambung pada malam ni muka surat yang ke-23 pada firman Allah Azza wa Jal, itu daripada surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Firman Allah Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maksud dia, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kita masih lagi di bawah cabang iman yang ke-15, beriman bahawa wajib memuliakan Nabi, mengagungkannya dan meninggikannya. Kita semua maklum, iman itu dia meningkat dengan ketaatan dan dia menurun dengan maksiat yang dilakukan. Itu ialah kaedah yang diletakkan oleh para ulama. Bahkan Nabi pun sebut benda tu secara umum. Termasuk daripada benda-benda yang meningkatkan iman ni ialah perasaan memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi dan meninggikannya. Kebetulan kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang sinonim dengan Maulidur Rasul. Cuma kita diperlih kita guna nama Zikra Ar-Rasul. Tidak ada apa yang membezakan antara Maulidur Rasul dengan Zikra Ar-Rasul ni. Poinnya ialah tetap untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengagungan kepada Nabi ni, kita semua muslimin maklum, ialah dengan mengagungkan sunnahnya. Itu antara benda yang memang kita maklum. Kita tahu memang cara nak muliakan Nabi ni ialah dengan kita menghidupkan ajaran dia. Kita buat segala apa yang pernah dibuat dan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ni ialah surah yang ke-49 dan dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Dalam surah Al-Hujurat ni ada beberapa ayat yang cerita tentang macam mana cara nak muliakan Nabi, macam mana cara nak mengagungkan Nabi. Sebab surah Al-Hujurat ni dia cerita tentang adab dan akhlak. Sebab tu nama lain bagi surah Al-Hujurat ni juga ialah suratul akhlak. Dinamakan dengan nama surah akhlak. Ayatnya tak banyak, cuma 18 muka surat. 18 ayat. Kalau kita tengok dalam mushaf, dia hanya 2 muka surat setengah saja, tak panjang pun. Kita buka mushaf 515 dan kita akan tengok surah Al-Hujurat di situ. Dalam buku kita ni, dia sebut ayat yang pertama yang dijadikan dalil untuk memuliakan, mengagungkan dan meninggikan Nabi ialah ayat yang berbunyi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tapi kalau kita tengok, dia ambil pertengahan tu.
Sebab ayat pertama Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kamu pada Allah. Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Hujurat, kalau kita tengok, dia turun sekitar tahun ke-9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah ni dikenali sebagai Amul Wufud. Apa dia Amul Wufud? Iaitu tahun yang ramai delegasi-delegasi Arab luar daripada Hijaz datang jumpa Nabi di Madinah. Datang jumpa ni sebab apa? Sebab nak berdiskusi dengan Nabi, nak tahu tentang Islam dengan lebih dekat lagi. Pada waktu ni kalau kita tengok, kejayaan besar kepada orang Islam pada waktu itu ialah sudah berlakunya Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah pada waktu itu. Okay. Jadi bila mana benda ni berlaku, turun surah Al-Hujurat ni, dia nak fokus kepada akhlak. Nak terima tetamu ni, tuan rumah dia kena tahu adab dia. Begitu jugalah orang yang datang pun dia kena tahu adab dengan tuan rumahnya. Sebab tu pada ayat pertama lagi Allah Ta'ala sebut, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam erti kata lain, dengar bagi habis dulu apa firman Allah, dengar bagi habis dulu apa sabda Nabi. Adakah sabdaan dan firman itu termasuk daripada suruhan ataupun larangan? Jadi orang yang datang, khususnya orang yang beriman, sebab seruan ni ialah seruan orang beriman, jangan kamu buat apa-apa penafsiran, jangan kamu langkau lebih-lebih sehinggalah kamu dengar betul-betul apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, apa yang disebut oleh Nabi. Okay. Jadi pada ayat pertama lagi Tuhan sebut tentang isu ini, iaitu isu jangan langkau Allah dan Rasul. Semua orang beriman, semua orang Islam, dia kena letaklah kepala dia menjunjung tinggi Allah dan Rasulnya. Ini benda yang bukan benda main-main. Kita memang kena ada benda tu dalam kepala kita ni. Urusan kehidupan kita yang kita lalui ni, daripada urusan keduniaan, kena dahulukan Allah dan Rasul dulu. Itu antara ciri-ciri orang yang ada iman. Dia betul-betul memuliakan Allah, mengagungkan Nabi-Nya, meninggikan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian penulis didatangkan lagi firman Allah Ta'ala daripada surah yang sama, iaitu surah Al-Hujurat ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Jadi maknanya ayat 1 sampai 5 surah Al-Hujurat ni Allah Ta'ala cerita tentang adab pada Allah, adab pada Rasul. Kita tengok apa pada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maksud ayat kedua surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu keraskan suara semasa bercakap dengannya seperti kerasnya suara sebahagian daripada kamu dengan yang lain, supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ayat kedua surah Al-Hujurat turun untuk menegur satu kelompok yang datang jumpa Nabi. Kita dah sebut tadi, surah ni turun pada Amul Wufud. Wufud tu maksudnya ialah delegasi yang datang. Okay. Satu kabilah ni, satu bani ni telah datang ke Madinah. Bani apa? Bani Tamim. Dalam riwayat sebut ini ialah Bani Tamim yang datang menjumpa Nabi ni. Dia orang ni masih lagi membawa sikap kampung Badui, pendalaman. Bila mana dia sampai ke Madinah, dia orang teruja nak jumpa Nabi ni. Dia orang panggil Nabi dengan suara kuat, sedangkan Nabi berada dalam rumah isteri-isterinya. Sebab tu surah ni nama surah Al-Hujurat, bilik-bilik. Bilik-bilik itu merujuk kepada rumah isteri-isteri Nabi yang duduk dekat dengan masjid lah. Okay. Bila mana dia orang sampai, dia orang tinggikan suara, bukan bersikap kurang ajar, tapi kerana teruja dia nak jumpa Nabi,
selama ni duk dengar cerita je. Selama ni hanya utusan Rasulullah yang sampai ke kawasan Bani Tamim. Hari ni kami sampai, kami nak tengok Nabi Muhammad. Sehinggalah suara dia orang tu tinggi, jadi riau lain macam. Pada waktu tu turun ayat ni. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kamu fauqa sautin nabi, sehingga tenggelam suara nabi itu. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan bercakap dengan kuat dengan nabi. Maknanya waktu nak berdialog dengan nabi, berdialoglah dengan perlahan, berdialoglah dengan beradab, berdialoglah dengan keadaan yang tenang. Jangan bercakap suara tu kuat sangat. Kalau nak tanya apa-apa dengan Nabi pun tanya dengan laras bahasa yang agak kasar ke apa, jangan. Ini teguran kepada sebahagian muslimin dan mukminin pada waktu itu yang baru datang jumpa Nabi. Sekian lama dah masuk Islam, ni baru datang jumpa Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu orang yang demand penghormatan orang. Ni benda yang kita kena tahu juga. Nabi ni dia bukan demand penghormatan orang. Sebab tu Nabi kalau dia datang ke mana-mana tempat perkumpulan sahabat, Nabi larang sahabat bangkit berdiri. Bahkan ada hadis yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib. Sebahagian kata hadis ni mauquf, maknanya hadis ni tak ada problem sikit. Tapi hadis ni telah dibacakan oleh Tawus kepada satu orang khalifah waktu dia menghadiri majlis. Tawus bin Kaisan ni dipanggil untuk hadir ke majlis khalifah. Dia masuk, dia tak berdiri, maknanya dia tak beri penghormatan, sehingga khalifah pun tanya dia kenapa tak berdiri. Tawus bin Kaisan kata, aku mendengar Ali bin Abi Talib mengatakan tidak ada majlis yang paling buruk melainkan hadirnya satu orang, semua orang bangkit berdiri, melainkan orang ni ialah ahli neraka. Maknanya orang yang dimuliakan tu dia sangat-sangat dekat dengan neraka bila mana dia demand penghormatan tu. Ini juga benda kita kena faham lah. Protokol cerita lain, protokol cerita lain. Tapi sebenarnya lah, walaupun atas nama protokol, ni bukan saya nak kata saya tak suka, tapi kita bercakap atas dasar agama. Walaupun atas nama protokol, manusia ni kalau dia datang orang berdiri, ada lintasan hati tak elok masuklah hati dia, tak dapat dinafikan. Lebay tara mana orang tu pun, kalau Nabi tak buat, maknanya benda tu ada benda yang tak elok. Dia nak orang yang nak hormat tu cerita lain, okay. Tapi orang yang menerima penghormatan tu agak sukar untuk dia bertelagah dalam jiwa dia untuk tak sombong. Pasti akan datang benda tu. Jadi kalau orang yang dia tahu benda tu bahaya, dia akan halang orang daripada buat benda tu pada diri dia. Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang-orang kenamaan yang tawaduk, orang-orang besar yang merendah diri, dia halang orang bangkit waktu dia datang. Itu menunjukkan dia takut diri dia tu terkena benda tu. Benda tu baguslah, tak salah, dia tak haram. Ulama tak bincang sampai kata haram bangkit berdiri ni. Cuma bagi orang yang terima penghormatan, dia kena sedar diri dia. Sebab tu ustaz-ustaz, tuan guru ni bila mana dia dah biasa dibuat dengan cara tu, orang tak buat dia rasa something. Tuan tengok orang viral video pondok pesantren di Indonesia hormat pada guru, bagus. Guru lalu ni semua berhenti, tunduk, lagi tak lepas lagi tu, tak angkat kepala. Untuk anak murid bagus, tapi untuk guru hati-hati. Syaitan tak kebal pada tok guru tu. Syaitan tak kebal pada tok guru. Semua orang, siapa-siapa orang tu pun syaitan tak kebal. Hatta saya sendiri yang bercakap ni pun tak kebal syaitan pun. Taklah kita boleh mendabik dada, aku tak kena pun, aku okey, tak boleh. Cuma nak katanya ialah Nabi ni dia bukan demand, tapi Allah Ta'ala ajar kepada tetamu yang datang, bila mana kamu nak bercakap, dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, nak bercakap dengan Nabi, jangan tinggi suara. Jangan suara kamu tu riau lain macam sehingga tenggelam suara Nabi. Jangan kamu buat Nabi ni macam cakap dengan orang biasa. Jangan. Bimbang-bimbang, kamu akan terkurang adab, terkurang ajar dengan Nabi dalam keadaan kamu tak sedar. Ini benda yang diajar dalam surah Al-Hujurat. Kemudian ayat yang ketiga,
Allah Ta'ala sebut, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Maksud dia apa? Maksud dia sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah, merekalah orang yang telah dibersihkan Allah hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Maknanya orang yang beradab dengan Nabi, orang ni ialah orang yang telah dibersihkan hati. Dia tahu siapa yang perlu dia beradab, siapa yang dia perlu beri penghormatan. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut, tidak beriman satu orang tu sehingga dia menjadikan diri Nabi, diriku, paling disayangi melebihi ayahnya, ibunya, ibu bapanya lah, anak-anaknya dan semua orang, melainkan Nabi dulu yang paling tinggi sekali untuk dia sayangi, dan juga Allah lah sekali pada waktu itu. Dalam hadis tu. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya dalam ayat ni Tuhan nak beritahu pada kita, orang yang boleh jaga adab, dia ada iman. Itu poin dia. Sebab memang kedatangan Nabi kepada sekalian umat ni ialah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak tu dalam erti kata lain peradaban. Satu-satu manusia, kelompok manusia ni atas dunia, dia hebat kerana peradaban. Kerana ada adab, ada tata susila dia. Macam kita orang Melayu, kita terkenal dengan adab. Ada suku-suku Melayu yang lagi ketat adab dia. Bermacam-macam bangsa atas dunia ni, dia ada adab sesama mereka sendiri. Dan kita sebagai Muslim, kita ada adab yang khusus Allah Ta'ala ajar untuk kita berinteraksi dengan Nabi. Kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, ayat ni nak beritahu pada kita, jangan angkat suara kalau Nabi cakap. Kalau kita hidup zaman Nabi lah. Waktu Nabi bercakap, jangan sembang belakang. Itu maksud dia. Waktu Nabi dah wafat, untuk kita ni, macam mana nak aplikasi ayat ni? Kita mengaplikasi ayat ni dengan menghormati hadis Nabi saat dibacakan. Orang baca hadis Nabi, beri perhatian. Sebab itu ialah sabdaan Rasul junjungan kita. Beri perhatian, dengar elok-elok, bagi faham elok-elok apa yang nak disampaikan dalam hadis tu. Kalau kata tak faham pun, buatlah perangai macam orang faham, ataupun berkelakuanlah macam reti. Sebab kadang-kadang penceramah Arab. Tadi ada daurah di Masjid Alwi daripada Syekh Abdul Rahman Al-Muzani. Tak ada penterjemah. Jadi ada beberapa orang yang saya ada dalam grup WhatsApp tu, dia kata boleh tak siapa-siapa bagi ringkasan penterjemahan sikit. Tak ada terjemah. Sebab dia kata 3 jam ni duduk situ tak faham apa. Apa yang anda kena buat kalau tak reti bahasa Arab? Berkelakuanlah macam pandai Arab pun. Sebab memang Syekh tu bercakap ada hadis Nabi pun. Dia ada hadis Nabi dalam tu. Tapi adalah, saya tak sempat nak ringkaskan apa yang Syekh tu sebut sampai 3 jam. Cuma nak katanya ada orang lain bantu dalam tu. Cuma nak katanya penting adab. Sebab bila mana hadis Nabi dibacakan, dia ada protokol. Tuan-tuan boleh bayang, di dunia ni setiap negara dia ada protokol dia. Dia ada lagu negara dia. Dan lagu negara ni dia ada cara, posisi, kedudukan badan waktu kita dengar lagu negara tu. Hatta kita ni, lagu negaraku ni ada akta. Kalau dengar lagu negaraku dikumandangkan, kita tak berdiri. Kalau ada orang semangat nak amalkan undang-undang, dia boleh ambil tindakan pada kita. Tapi orang tak semangat lah. Sekarang ini orang, kalau kita dengar di rumah kan, dengar di rumah awal pagi, buka radio sambil-sambil nak siap pergi kerja, semalam masak untuk anak, tak ada lah orang perempuan tiba-tiba berdiri, biar je api dapur tu biar hangus pun tak apa. Lagi tak habis lagu kita tak buat lah yang tu. Sebab nak kata apa, pengamalan undang-undang ni taklah seketat pengamalan agama. Cuma nak katanya ada orang dia protokolkan benda tu. Apatah lagi kata-kata Nabi, sabda Nabi, lagi mustahak untuk diprotokolkan, untuk diwujudkan adab. Kemudian ayat yang keempat, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ayat ketiga Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang memanggilmu daripada luar bilik-bilikmu, kebanyakannya mereka tidak mengerti. Ini merujuk kepada Bani Tamim dan beberapa kelompok Arab yang datang.
Sebab memang kita maklum, Arab pendalaman ni dia ada sikap tak sabar pun. Bukan Arab pendalaman je pun. Arab mana-mana yang tuan-tuan jumpa yang tak pendalaman, yang mari duduk Malaysia ni pun tak sabar. Saya tahu sebab saya duduk di Kuwait ni, ada sebahagian pensyarah Arab ni. Mesin fotostat lambat sikit dia kira nak alih dah mesin fotostat tu. Sabar sikit, mesin fotostat tu baru nak loading apa semua, dia tak boleh dah, dia kalut dah. Dia kira nak cabut dah pendrive apa semua, nanti dulu. Tu tara yang ada PhD buat perangai macam tu. Cuma nak kata ni itu normal. Cuma Allah Ta'ala kata mereka semua ni tak berakal. Tak berakal ni maknanya kurang pengetahuan tentang peradaban. Itu normal bagi situasi zaman tu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sekiranya mereka bersabar sehingga kamu keluar menemui mereka, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla taklah kata Bani Tamim tu teruk. Cuma dengan sebab dia orang ni baru datang, dia orang teruja ni, Allah Ta'ala beri pada dia orang ni panduan. Kalau sabar, ianya bagus. Tapi kalau tak sabar, ianya akan menyebabkan orang nampak kelakuan, attitude kita tu ialah attitude yang tak baik. Khususnya bila mana duduk depan Nabi, bila mana berada di hadapan Nabi. Jadi bila mana kita ni sebagai umat akhir zaman, kita baca ayat ni, apa yang kita kena faham, apa yang kita kena sedar di sini, kita kena faham dan sedar, mengagungkan Nabi ialah dengan mengagungkan ajarannya. Tingkatkan diri kita untuk faham daripada sunnah Nabi. Minta pada Tuhan supaya jadikan diri kita ni orang yang betul-betul hidup nak agungkan Nabi. Bukan tunggu Rabiul Awal saja. Bukan tunggu di Madinah saja nak beradab dengan Nabi. Ini juga antara salah faham sebahagian masyarakat. Dalam bulan Rabiul Awal ni dia sakan dia baca hadis tentang Nabi, nak kenal tubuh badan Nabi. Luar pada Rabiul Awal tak ada dah benda tu. Jadi ini juga antara benda-benda yang tak betul sebagai seorang Muslim dia buat macam tu. Sebab tu kalau kita tengok seorang Muslim ni, hidup dia menjunjung sunnah Nabi keseluruhannya daripada semua umurnya. Tuan-tuan tengok ada satu video viral, satu orang penceramah daripada Kelantan, Ustaz Mukhtar, kalau saya tak silap nama dia. Video dia ada orang cut dekat TikTok, teguran dia kepada sebahagian besar orang Malaysia yang pergi buat umrah, dia jaga salat Jumaat time umrah je. Balik Malaysia tak jaga. Dia cakap tu dengan nada Kelantan dia tu jadi sedap lagi, jadi lumat lagi dia bagi tu. Dia kata jadi sembahyang Jumaat ni takat 12 hari tu je. Saya pun boleh juga lah Kelantan sikit-sikit. Sebab kita orang timur ni, dia kata pas balik kapur tak ada. Tak ada apa. Sebahagian kita, sebab apa jadi macam tu? Memang ada pun. Sebahagian jemaah, hatta pengalaman saya bawa jemaah umrah pun, memang dia sangat semangat. Hari pertama sampai di Mekah, tak tidur, pukul 3 pagi call mutawif, bila kita nak turun ni. Hari pertama ya. Ada yang teruk hari pertama ya, 11 hari lagi jahanam. Ada yang macam tu. Ini kerana apa? Kerana melihat perjalanan umrah itu hanya sebuah perjalanan pelancongan semata-mata. Ini bahaya. Sebenarnya orang yang mengikat hati dengan masjid di sini, dia akan mengikat hati dengan masjid di sana juga. Kalaulah dia masih longgar dengan masjid di sini, dia dapat rezeki pada Allah Ta'ala beri dia pergi buat umrah, jadikan 12 hari, 14 hari, sekarang macam-macam package, sampai 22 hari pun ada. Jadikan waktu 22 hari ke 12 hari, 14 hari itu ialah tapak asas untuk mengikat anda dengan masjid sehingga balik ke Malaysia balik. Memang betul apa yang Ustaz tu sebut. Sampai Mekah ni subuh pukul 5, pukul 3 tu dah ada dah di kawasan Masjidil Haram ataupun dalam Masjid Nabi. Tapi dalam flight penerbangan balik ke Kuala Lumpur, KLIA, mutawif gerak sembahyang subuh, dia kata tak apa, esok lah kita qada. Tak sampai, tak jejak bumi Malaysia lagi, syaitan 2 kepala dah tumbuh atas kepala dia. Cuma nak katanya manusia bila mana dia pergi bukan dengan jiwa yang sebenar-benarnya, dia akan jadi macam tu. Ini bukan bab menjunjung Nabi. Sebab Nabi menunjukkan pada kita salatul jamaah yang dibuat oleh Nabi ini ialah Nabi buat, Nabi tak pernah tinggal. Sebab tu ada hadis, Nabi ni berkeinginan nak bakar rumah orang, khususnya lelaki lah,
Yang tak datang solat jemaah ni, Nabi ada keinginan nak bakar rumah orang. Yang tak datang solat jemaah ni, benda tu penting. Benda tu mustahak. Sebab tu nak bercakap tentang sunnah Nabi ni, saya rasa sunnah Nabi yang berat-berat tu banyak lagi. Cuma sunnah yang paling mudah untuk diamalkan sekarang ialah salatul jamaah fil masjid. Bersalat jemaah di masjid. Bahkan dalam Quran pun mention surah Al-Mu'minun, bila mana Tuhan kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman yang bila mana mereka salat khusyuk salatnya. Para ulama sebut khusyuk salat ni apa kriteria dia? Salat di tempat paling afdal, kalau lelaki di masjid, kalau perempuan di rumahnya. Salat pada waktu yang tepat, on time, dan bacaan yang tumakninah, yang tenang. 3 benda tu. Tempat yang tepat, masa yang tepat, bacaan yang tepat. Baru dapat khusyuk tu. Baru dapat berjaya dia tu. Kalau kita berjaya yang ni, Tuhan akan urus berjaya yang lain. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, hadis kursi. Allah Ta'ala kata kepada semua kita ni, ya bena Adam, wahai sekalian anak Adam, iftarir li'ibadati. Lebih kurang macam itulah. Penuhkan hidupmu dengan ibadah kepadaku, amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi dada kamu dengan kekayaan, wa asudda faqra, dan aku halang daripada kamu kefakiran. Kamu buat semualah hidup kamu ni ibadah, aku akan penuhkan hati kamu, kehidupan kamu dengan kekayaan, dan aku blok daripada kamu kefakiran. Tapi kalau kamu sibuk benda lain, aku akan jadikan di tangan kamu dan hati kamu syughla, kesibukan yang luar biasa. Wala asudda faqra, dan aku tak akan halang kefakiran pada kamu. Maknanya kamu mungkin akan boleh miskin kerana sibuk dengan benda ni. Jadi nak sebut pada kita, sunnah Nabi yang mustahak untuk dihidupkan sekarang ialah syiarnya di masjid. Itulah. Sebab sekarang masjid dah tak tutup macam dulu. Tuan-tuan ingat 2 tahun dulu waktu Covid ni, waktu masjid tutup, riau habis. Yang tak pernah pergi masjid pun risau, takut tutup pakai tak buka sampai kiamat dah. Ni dah buka dah, dah boleh datang dah. Tak perlu jarak dah, tapi minat lagi nak berjarak. Saya tengok ada sebahagian orang tak jarak dah sekarang, tapi waktu kita suruh rapat tu dia masih rindukan waktu PKP dulu, masih lagi nak semeter lagi. Tak boleh lah macam tu, dah habis dah, fatwa tu dah tak terpakai dah. Datang penyakit baru lah nanti baru terpakai. Cuma nak katanya sunnah-sunnah Nabi ni, nak bilang yang lain tu kita boleh bilang lah. Cuma sunnah yang lebih besar lagi ialah yang paling rapat dengan kita, iaitu salat. Sebab tu kalau kita tengok, ianya bersangkut paut dengan iman. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, iaitu hadis yang berupa doa Nabi ajar pada kita. Doa ni ialah nak mendapatkan perasaan jiwa betul-betul memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi. Doa dia apa? Doa ni diriwayatkan dalam Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, daripada Abdullah bin Mas'ud. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, At-Tabarani dan lain-lain. Doa tu ialah kata Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku bermohon kepadamu iman yang tidak berpaling, iman yang tetap. Wa na'iman la yanfaz, dan nikmat yang tidak hancur, tidak sirna, tidak hilang. Maknanya nikmat tu kekal dengan aku. Sebahagian riwayat dia sebut wa na'iman la yanfad, sebahagian sebut wa na'iman la yanfad, tapi yang tepatnya ialah yanfad dengan dal. Dan yang ketiga doa ni yang paling penting, wa murafaqata nabi wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dan jadikanlah aku ni duduk rapat dengan nabimu Muhammad di syurga yang paling tinggi dan kekal. 3 benda dalam doa ni. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Tuan-tuan boleh ambil doa ni dan tuan-tuan amalkan doa ni bila-bila masa tuan-tuan nak baca, boleh baca.
Dalam riwayat tu pun diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud ni untuk diamalkan secara open, tak terikat dengan waktu apa-apa pun. Minta pada Tuhan supaya kita ni, iman kita ni tetap, dia tak menurun, dia meningkat. Nikmat yang ada sekeliling kita ni pun nikmat yang kekal, berkat, bertambah, dan jadikan kita ni duduk dekat dengan Nabi di syurga. Sebab itu ialah benda yang penting. Itulah yang diharapkan dan didambakan oleh manusia kebanyakannya, khususnya orang beriman. Okay. Seterusnya kita tengok muka surat 24, cabang iman yang ke-16. Pegangan teguh seseorang dengan agamanya sehingga dicampak ke dalam api lebih dia sukai berbanding kufur. Dia datangkan hadis je untuk yang ni, dua hadis, tak ada ayat Quran yang panjang. Hadis pertama yang disepakati sahih, muttafaqun alaih, thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thumma qala wa an yulqiya fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Terjemahan dia muka surat yang ke-25. Sesiapa yang mempunyai tiga perkara dalam dirinya, dia akan merasai kemanisan iman. Yang ni maklumlah, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, dan lain, dan ada dua item lagi. Cuma yang poin yang penting dia nak ambil dalam hadis tu ialah kemudian baginda bersabda, dia mencampakkan diri ke dalam api lebih disukai berbanding kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripadanya. Maknanya cabang iman yang ke-16 ni ialah minta ataupun harap dalam diri kita ni pendirian kita teguh. Kita tak akan ketepikan agama kita, tak akan letak belakang iman kita ni. Sebab tu kalau kita tengok ada beberapa cerita dalam sirah menunjukkan orang yang pertahankan pegangan dia diuji dengan seksaan api ni, kena humban api. Antara yang terkenal ialah dalam Sahih Muslim daripada Suhaib Ar-Rumi, iaitu cerita tentang Ashabul Ukhdud. Cerita tentang satu orang budak yang Allah Ta'ala hantar untuk betul satu orang raja ni yang mengaku dia ni Tuhan. Saya tak nak cerita hadis tu panjang, cuma nak katanya ini ialah contoh. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Telah dibunuh ashabul ukhdud dalam api yang dinyalakan di dalam parit. Dikatakan mereka ni ialah saki-baki kaum Nabi Isa sebelum zahirnya Nabi Muhammad. Dikatakan tempat ni berlaku di sempadan antara Yaman dengan Arab Saudi. Dulu saya pernah sampai di kawasan ni, ada satu tempat tu dia orang dakwa inilah parit Ashabul Ukhdud, di border antara Yaman dengan Saudi ni. Memang kita tengok adalah macam bentuk tu parit, dan parit dia tu batu-batu dia warna hitam. Dikatakan itu ialah kesan kebakaran lampau. Wallahu alam betul ataupun tidak, tapi benda tu tak mustahak pun untuk kita tahu. Kalau setakat batu hitam, setakat benda tu hitam, nak claim kata itulah tempat, banyak tempat lain hitam. Tuan-tuan pergi Langkawi pun ada beras terbakar tu pun boleh kata Ashabul Ukhdud, kalau nak kata lah. Tapi kita tak kata lah, tak pernah sabar langsung cerita tu. Cuma nak katanya itu ialah dakwaan je lah, kita boleh kata. Kalau betul, betul lah, kalau salah, salah. Tapi poinnya ialah seorang budak yang asalnya budak ni telah ditanggung oleh raja yang mengaku dia Tuhan tu untuk belajar sihir. Kan kalau kita baca dalam riwayat, tuan-tuan kalau pernah dengar cerita Ashabul Ukhdud ni, satu orang raja ni, dia ada satu orang ahli sihir. Ahli sihir dia ni dah tua lah, dan dia rasa dia dekat nak mati lah, ahli sihir tu. Dan dia tengok tak ada pelapis muda untuk gantikan kemahiran sihir dia ni. Dia beritahu dekat raja tu, kita kena cari pelapis baru, orang muda baru, untuk ambil segala ilmu sihir yang ada pada aku ni, belajar. Nanti kalau aku mati, dia ada pelapis ni, dia boleh ganti kamu, dia boleh ganti aku, dan jagalah raja ni yang syok mengaku Tuhan ni. Tuan-tuan boleh bayang, dia mengaku Tuhan tapi dia bergantung dengan ahli sihir juga. Sebab apa? Sebab dua-dua pun
makan belaka. Yang raja ni pun makan ahli sihir tu, yang ahli sihir tu pun makan raja tu. Yang ni pun nak hidup, ada gaji mahal, kita bedal je lah. Dia nak mengaku Tuhan ikut suka hati dia lah. Yang penting gaji kita mahal, kita jadi ahli sihir, dia raja lah. Cuma nak katanya dia dah tua dah pada waktu tu, sehinggalah raja tu buat pertandingan test budak-budak muda. Ada satu orang budak ni, Allah Ta'ala takdirkan budak ni nampak dia ada kecenderungan, ada kepandaian. Akhirnya dia ditaja penuh, beasiswa penuh belajar sihir. Mana beasiswa yang tak terkurang. Dalam masa yang sama, budak ni juga belajar dengan satu orang rahib. Yang mana rahib ni ialah saki-baki daripada pengikut Nabi Isa AS. Dia belajar mungkin saki-baki daripada Injil yang lampau apa semua. Akhirnya dia belajar dua-dua. Dia belajar dengan ahli sihir, dia belajar dengan rahib tu. Saya cerita sikit lah. Waktu dia belajar dengan ahli sihir tu, dia selalu lambat sampai kelas, sebab dia pergi jumpa rahib dulu. Jadi sampai dekat kelas ahli sihir ni, dia kena pukul lah sebab datang lambat, kena denda. Jadi dia tanya pada rahib, kenapa, macam mana nak buat, nak bagi alasan dekat ahli sihir ni supaya aku tak selalu kena pukul. Rahib tu kata, kalau kamu pergi dekat ahli sihir, bagi tahu family kamu lepas kamu lambat, banyak kerja kena buat kat rumah. Dia ajar macam tu ya. Dia ajar kepada budak ni. Ini helah lah, kita kira helah. Akhirnya dia belajar dua-dua, dan pada satu hari ada satu kejadian di kawasan budak tu. Ada satu binatang yang tak diketahui, tak sebut nama apa, telah menghalang laluan orang ramai, dan ada orang dah mati kena makan pun dengan binatang tu. Binatang buah lah kita kira. Okay. Jadi pada hari tu budak ni dia dah famous. Budak ni orang dah kenal dah. Ni pelajar cemerlang ni. Satu negara kenal dia. Yang ni budak cerdik ni. Ni budak cerdik ni. Dia mesti boleh jatuhkan binatang ni. Takkan tak reti langsung buat sihir. Dah belajar dah dengan ahli sihir. Hari tu tertiklah hati dia, dia nak test. Waktu dia nak ambil batu, nak hentam dekat binatang tu, dia sebut, dia kata, kalau ilmu yang datang daripada rahib ini betul, matikanlah binatang ni. Kalau ilmu yang datang daripada sihir ini betul, matikan binatang ni. Dia minta pada Tuhan lah. Dia baca mantra sihir, dia lempar tak jadi. Tapi lepas pada dia kata, kalau ilmu rahib ni betul, matikan binatang. Dia lempar, binatang tu mati. Dia yakin ilmu rahib tu lagi betul. Jadi start pada tu dia bertambah keimanan dia. Jadi lepas pada tu dia pergi jumpa rahib. Rahib pun kata, hari ni Allah Ta'ala muliakan kamu, Allah Ta'ala jadikan kamu ni ada karamah. Belajar dengan aku ni dah ada karamah, sehingga binatang tu mati kerana berkat kamu menekuni kitab lama ni. Nanti Allah Ta'ala akan uji kamu. Rahib tu kata, nanti Allah Ta'ala akan uji kamu berat lagi pada ni. Dan lepas pada tu sampailah pada kemuncak dia, salah seorang daripada menteri kepada raja yang mengaku Tuhan ni, dia ada buta. Dia tanya siapa orang boleh berubat, maka budak tu telah berubat menggunakan berkat daripada rahib tu, ilmu daripada rahib tu, sembuh buta dia. Lalu menteri tu tanya, kamu dapat ni daripada sihir kamu ke? Tak, aku dapat daripada rahib. Ini ialah orang yang ikut pesuruh Tuhan yang lama. Jadi menteri itu pun terbuka hati, tak nak percaya dah raja dia tu Tuhan. Waktu ditangkap, waktu dia masuk menghadap, raja yang mengaku Tuhan tu kata, dah elok dah mata. Dah elok dah mata. Elok macam mana? Elok sebab ada satu orang rahib ni. Dalam sebahagian riwayat kata, elok ni mungkin kerana duk sebut nama aku berkat sebagai Tuhan. Dia kata, tak, nama hang tak berkat pun. Aku belajar dengan orang lain yang sembuhkan. Akhirnya diugut, beritahu siapa dia. Dia tak tahan, dia beritahu budak yang ditaja oleh raja ni lah yang ajar. Ditangkap budak tu. Akhirnya budak tu pun tak tahan. Bila mana tanya siapa yang ajar, rahib tu yang ajar. Padahal rahib tu dah pesan, nanti kalau raja tanya jangan beritahu aku. Tapi budak dia tak tahan sabar, dia beritahu. Akhirnya raja panggil, rahib tu datang. Rahib tu pun dihukum, saya ringkas cerita, digergaji kepala dia sampai dia mati. Dan start daripada itulah bermulanya perjuangan budak ni untuk mempertahankan agama. Sampailah dia dibuang di tengah laut, buat naik ke atas bukit, hempas ke bawah, Tuhan tak matikan dia. Last sekali dia disalib
untuk mengaku kata kawan tu Tuhan. Tapi pada waktu tu orang tak terima lah. Kita bagi lalu azan dulu, nanti kita sempurnakan sikit. Okey, cerita Ashabul Ukhdud tu, saya cerita ending dia lah. Bila mana dah last dah, raja dah mati akal apa semua dah, akhirnya dia arahkan tentera dia untuk gali parit dan dia nyalakan api untuk bakar orang-orang yang ikut budak tu. Cuma sebelum pada tu, waktu dia struggle nak bunuh budak tu, dia himpun semua rakyat dia dan dia suruh budak tu buat pengakuan lah. Buat pengakuan, tapi budak tu sampai kesudah dia tak mengaku kawan tu Tuhan. Okay. Sehinggalah budak tu kata, nampaknya kamu ni macam nak bunuh sangat aku. Himpun semua orang dan letakkan aku, salib aku di situ, dan kamu ambil anak panah aku untuk kamu bunuh aku. Sebab budak ni dia rasa perjuangan dia untuk bawa agama ni dah sampai kepada kemuncak. Dia dah dapat target dia, iaitu dia berjaya alihkan kepercayaan orang-orang situ, tak percaya dah raja ni Tuhan. Okay, bila mana dia beritahu dekat raja tu, dia kata kamu panah dengan panah aku, dan waktu kamu nak panah tu, kamu sebut Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Maknanya dia kena game lah dengan kawan tu. Dia duk mengaku dia Tuhan. Sekarang ni dia tak boleh bunuh budak tu sampai kesudah. Cara nak bunuh budak tu ialah kena sebut nama Tuhan lain. Tak boleh sebut nama dia. Nama dia tak laku. Dan yang sebut tu ialah dia. Sebagai pihak yang mengaku Tuhan, dia sendiri yang sebut. Dia pada waktu tu dah geram nak bunuh dah. Dia tak tahu dah, dia dah bodoh dah waktu tu. Jadi dia pun ambil panah, dia pun sebut Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Kena nak panah dan budak tu mati. Semua orang serentak menyebut Amanna bi Rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Tak percayalah kawan tu. Sebab kawan tu pun tak boleh pakai nama dia nak bunuh budak tu. Kena pakai nama Tuhan lain. Akhirnya dia lagi geram, dia lagi terkejut. Apa dia buat? Dia arahkan, orang kata apa, tentera dia gali parit, marakkan api dalam tu, dan suruh mana-mana yang tak nak tinggalkan kepercayaan percaya pada Tuhan budak tu dihumban dalam tu. Yang nak kekal percaya dia Tuhan, dia kekal hidup. Sampailah pada giliran satu orang perempuan ni, dia tengah dukung anak dia yang kecil. Dia teragak-agak sebab dia sayang ke anak dia ni. Sehinggalah anak dia kata, Isbiri ya ummah fa innaki alal haq. Bersabarlah wahai ibu, kamu berada di atas kebenaran. Terjun dalam api ni. Ini 3 orang budak kecil yang Allah Ta'ala takdirkan boleh bercakap. Nabi Isa, budak dalam cerita Juraij, dan budak dalam cerita Ashabul Ukhdud. Cerita Juraij lain kali tuan-tuan. Cerita sekarang ni masa singkat, tak boleh nak cerita banyak. Okay. Cuma nak sebutnya, ini sebahagian contoh. Walaupun dihumban dalam api pun, dia mempertahankan agamanya. Banyak lagi lah cerita Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat Nabi pada zaman Umar Al-Khattab, yang hampir dihumban dalam air panas. Dia tak tukar pendirian dia. Untuk zaman kita ni apa dia? Untuk zaman kita ni saya nak sebut, tuan-tuan nak buat apa atas dunia pun tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan nak jadi apa atas dunia pun tuan-tuan boleh jadi. Jangan gadai agama. Itu saja. Terutamanya yang muda-muda. Bila mana anda sudah berjaya menjaga agama, dah berjaya salat di masjid, dah berjaya jaga salat jemaah, dah berjaya, terutamanya salat lah untuk orang muda ni, dia boleh jaga salat. Walaupun kerja tu kerja yang cincai, tak apa, yang penting boleh sampai masjid. Sebab sekarang ni sebahagian orang, dia terpedaya dengan kata-kata, apa kerja food panda ni, grab food apa semua. Sampai tara mana nak kerja macam tu? Sampai bila nak kerja macam tu? Tapi saya tengok ada sebahagian grab food panda ni, salat dia sampai masjid. Lebih baik daripada yang ada jawatan, yang duduk dalam office apa semua, meeting tak berhenti salat. Duk layan ke meeting dia tu, akhirnya tak selesai pun masalah. Walaupun kerjanya biasa, tapi dia sampai. Ada sebahagian orang kerja ladang. Saya ni dulu duduk di Terengganu ni, duduk Felda. Kita tengok sebahagian orang-orang Indonesia, Bangladesh apa semua ni, sampai masjid. Sampai masjid. Sebahagian orang Melayu, orang-orang Felda tu sendiri yang kerja ladang apa semua, tak sampai masjid. Bahkan lebih teruk, bulan Ramadan masuk ladang pesawit tu, dah ada 2 botol air. Nak buat apa tu? Nak minum pukul 11 lagi.
dia panggil pruning buah kelapa sawit tu, letih. Akhirnya minum aja dengan tongkat ali lagi bawa semua. Kawan tu Ramadan tak puasa. Itu keimanan yang dia orang jaga. Itu ialah pendirian dia orang. Jadi contohi dia orang ni. Sebab tu tuan-tuan tengok ada sebahagian orang pendatang bawa semua dia yang datang masjid, dia orang boleh menjaga salat di masjid. Itu dia tak gadai prinsip dia. Duduk di mana-mana, sibuk tak ke mana pun, walaupun kerja tu tak indah di mata orang, tapi sudah cukup untuk menunjukkan kerja tu elok. Kerja tu elok. Dengan sebab dia boleh jaga salat dia. Sebab bagi saya sekarang ni, antara ciri orang tu menjaga pendirian ni ialah dia jaga salat dia. Kalau dia gadaikan salat dia, itu ialah orang yang dah gadaikan pendirian dia. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Kita berhenti dekat muka surat 25 tu, hadis yang kedua untuk cabang iman yang ke-16. Nanti kita akan sambung lagi. Kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.